Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak menyambung bacaan hadis-hadis Nabi kita daripada kitab Riyadhus Salihin jilid yang ketiga. Insya-Allah kita masih lagi di dalam rangka menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pihak Masjid Al-Bukhari akan mengadakan perayaan pada hari Jumaat ni, dan pada besok hari jam 9.30 ada sedikit bacaan berzanji bagi memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya bagi pihak penganjur majlis mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat hadir bersama pada besok hari dan pada hari Jumaat ini bagi sama-sama kita merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda datang membawa rahmat kepada sekalian kita. Dan saya ingin dalam konteks kita belajar ni, kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak dengar apa yang Nabi nak pesan kat kita. Kita nak dengar apa yang Nabi nak sebut kepada kita, dan kita nak dengar apa yang Nabi akan mengarahkan kepada kita sebagai Rasul akhir zaman. Baginda dipertanggungjawabkan oleh Allah supaya menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh umat hingga ke akhir zaman. Dan di antara pesanan Nabi kepada kita, selain daripada hadis yang akan kita baca nanti, Nabi berpesan kepada kita, Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat baginda, Nabi berpesan kepada umat-umat baginda, tak kira lelaki maupun perempuan, tak kira miskin maupun kaya, tidak kaya, tidak kira Arab maupun bukan Arab. Nabi bersabda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlik aw kama qala. Wahai umatku, hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh menjadikan diri kamu itu sebagai orang alim, orang yang memahami tentang syariat Islam, orang yang dapat menyampaikan syariat ini kepada orang lain. Ini pilihan Nabi yang pertama, arahan Nabi yang pertama, supaya kita ini berusaha dalam hidup kita ini untuk menjadi orang alim.
Dan Nabi sendiri pun menyebut, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutuskan ke dunia ini untuk menjadi guru, menjadi orang alim, untuk mengajak umatku akan syariat Allah. Maka Nabi berpesan kepada kita, dia suruh kita usaha dalam hidup kita ini supaya kita membekalkan diri dan otak pengetahuan kita, akal fikiran kita dengan ilmu-ilmu yang Allah sampaikan kepada baginda, untuk kita menjadi orang yang dapat meneruskan pengajian Islam ini, dapat menyampaikan ajaran Islam ini kepada orang lain. Ini pilihan yang pertama yang Nabi suruh kita jadi orang alim. Orang alim ni tuan-tuan, kalau boleh kita ibaratkan, adalah sebagai lilin. Kadang-kadang dia sanggup membakar dirinya untuk orang lain mendapat cerah dan cahaya. Lilin duduk tengah malam tuan-tuan, tengah gelap, kita bakar dia, dia sampai cayak tuan-tuan, dia redha diri dia cayak, asalkan dia dapat memberi cahaya, kecerahan kepada orang lain. Itulah tuk-tuk guru kita dulu ni tuan-tuan. Itu pilihan yang pertama. Baik itu para sahabat-sahabat Nabi kebanyakan menjadi orang alim, mengajak sana, mengajak sini. Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah duduk dengan Nabi selama 10 tahun, mengaji kat Nabi. Akhirnya dia berpindah ke negeri Basrah, iaitu satu daerah di Kufah. Di sana dia duduk mengajak orang Islam di Basrah, dan antara muridnya kata disebut ialah Imam Abu Hanifah yang menjadi ketua kepada mazhab Hanafi, pernah mengaji kepada Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, dan dia sampai dia meninggal dunia di Basrah dalam usianya 112 tahun. Duk mengajak sampai mati, menjadi lampu dan lilin kepada masyarakat, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu mak dia suruh Nabi doa bagi anak dia ni umur panjang. Panjang sungguh, sampai 112 tahun duk mengajak di Basrah. Mati di sana. Disebut oleh para ulama ahli sirah bahawa dialah sahabat yang paling akhir sekali mati di Basrah. Lepas dia mati itu tak ada dah sahabat Nabi. Dialah yang paling akhir mati di Basrah dalam usia dah 112 tahun. Menjadi guru. Hadis-hadis banyak dia riwayat. Kita duk mengaji dalam kitab ni pun kita berjumpa selalu dengan An Anasin radhiyallahu anhu. Itu pilihan yang pertama Nabi suruh kita jadi. Orang yang berilmu, dia tinggal ilmu dia, walaupun dia sudah mati 100 tahun, selama mana ilmu dia yang tinggal itu orang beramal, selama itulah Allah akan kirim pahala kat dia ketika dia berada di dalam alam barzakh, alam kubur. Ini di antara amalan yang tidak putus pahalanya apabila kita tinggal ilmu yang manfaat kepada orang beramal dengan ilmu kita, kita mendapat pahala ketika kita berada dalam alam barzakh. Walaupun sudah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kita meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi ni pengarang kitab kita ini, dia mati pada tahun 600 Hijrah lebih kurang. 600 lah 1400 dah tuan-tuan. Lebih kurang 800 tahun dia mati. Tapi dia tinggal kitab kat kita duk baca sampai sekarang tuan-tuan. Dia duk dapat pahala tak putih-putih tuan-tuan oi. Pasal apa? Pasal dia tinggal ilmu yang manfaat untuk umat Islam seluruh dunia. Imam Nawawi, dia mati sampai tak dan kahwin.
Dia mati di Syria. Dan kampung tempat dia mati itu kampung asal dia, nama kampung Nawa. Bukan Nawa hak Kuala Nerang tu, tak. Nawa di Syria. Dia mati dalam usia dia 45 tahun saja, belum sempat berkahwin, tapi dia tinggal kepada kita khazanah ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sudah mati lebih kurang 800 tahun dah sekarang, tetapi dia tetap menerima pahala dari Allah. Ilmun yuntafa'u bihi. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min ihda thalathin, antaranya ilmun yuntafa'u bihi. Pilihan yang kedua, Nabi kata, kalau kamu tak boleh jadi orang alim, pilihan yang kedua, jadilah orang yang pi belajar, pi mengaji, hadir majlis-majlis ilmu. Kalau boleh bawa kitab, pi mengaji, tengok hadis-hadis Nabi dengan mata kepala kita. Mata kita pun tumpang buat ibadat pasal duk tengok hadis Nabi. Telinga kita pun tumpang buat ibadat pasal duk dengar hadis Nabi. Otak kita pun buat ibadat pasal duk fikir ilmu yang Nabi sampai kat kita. Hati kita pun buat ibadat sebab kita duk menghayati ilmu ini. Ini nombor 2. Sebab itu majlis ilmu jangan tinggal. Bukan untuk saya mengajak siapa pun majlis ilmu jangan tinggal. Ini pilihan nombor 2 Nabi suruh kita. Kita duk sambut maulud tiap-tiap tahun, kita nak dengarlah apa Nabi pesan kat kita untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita dunia dan akhirat. Nabi dia tak pesan melainkan benda itu cukup berarti dan berharga untuk kita. Cukup berfaedah untuk kita. Cukup berguna untuk kita. Kalau kamu tak boleh jadi orang alim mengajak orang, kamu jadi orang yang belajar. Pi mengaji mana-mana ada majlis ilmu. Tuan-tuan, sebab tu saya suka sangatlah kalau yang mengaji ni ada kitab, boleh jadi murid, boleh tengok. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, kita boleh tengok, mata kita tengok tulisan hadis Nabi yang Nabi sabda. Telinga kita boleh dengar, hati kita boleh faham, otak kita boleh terima. InsyaAllah kita akan beramal. Doakan kepada Allah beri kekuatan untuk kita dapat mengamalkan apa yang kita faham dalam majlis ilmu. Itu yang kedua. Jadi orang alim tak boleh, pi jadi orang yang pi belajar kepada orang alim. Yang ketiga Nabi kata mustami'an, jadi pendengar. Dia nak mengaji kitab tak ada, kitab pun tak beli, apa semua pun tak boleh, tak apa. Tak bawa kitab, bawa telinga pi dengar. Majlis ilmu ni, dengar apa yang orang sampai kat kita. Kita buat ibadat dengan telinga. Mustami'an, pi dengar. Allah. Telinga akan menjadi saksi di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, yang kita pergi menghadiri majlis ilmu, kita dengar apa yang disampaikan kepada kita. Tu yang ketiga. Kalau ketiga pun tak boleh, nak mai dengar majlis ilmu dah tak boleh mai. Pasal apa tak boleh mai? Pasal sakit, berjalan pun tak boleh. Siapa pun dulu duk boleh gagah naik kerusi roda, lah kerusi roda pun tak boleh naik dah. Nak duduk tak boleh. Nabi kata pilihan nombor 4, muhibban, jadi orang yang sayang dan kasih. Sayang kepada orang alim,
sayang kepada orang yang pergi mengaji, sayang kepada orang yang pergi dengar. Doakan untuk mereka, doakan kepada orang alim supaya Allah bagi kepadanya kesihatan, dia boleh menyampaikan ilmu. Doakan kepada orang yang pergi belajar supaya Allah beri kesihatan, supaya dia boleh pergi belajar. Doakan kepada orang yang pergi dengar supaya dia dapat dengar dan dapat beramal dengan apa yang dia dengar. Ini muhibban, orang yang kasih. Kasih kepada tiga golongan tadi. Dia sendiri nak pi tak boleh, nak dengar tak boleh, duduk di rumah tak apa. Kasih dengan hati, buat ibadat dengan hati kasih. Itu pilihan yang keempat. Dan Nabi sabda lagi, wala takunil khamisata, jangan jadi orang nombor 5. Dia cakap 4 ya. Jangan jadi orang nombor 5. Alim pun tak, pi mengaji pun tak, pi dengar pun tak, kasih pun tak. Ni orang nombor 5 ni. Kalau kamu jadi orang nombor 5, alim pun tidak, pi mengaji pun tidak, pi dengar pun tidak, kasih kepada orang-orang ni pun tidak, fatahlik, maka kamu akan binasa dunia dan akhirat. Ini Nabi pesan kat kita. 1400 tahun dah Nabi pesan, suruh kita ni jadi salah satu daripada 4 orang tadi. Jadi tuan-tuan, Masjid Al-Bukhari selalu anjur majlis-majlis ilmu. Saya sendiri pun 2 program. Hari Rabu yang kedua ni, macam malam ni, malam kuliah maghrib saya. Lepas tu hari Khamis yang kedua dan yang keempat pukul 9.30 pagi kuliah duha pun saya juga. Di samping orang-orang lain lagi lah. Saya main juga pasal kita nak menghidupkan apa yang Nabi sebut tadi ni. Kita boleh sampai ke orang, orang boleh mengaji hadis-hadis Nabi, orang boleh dengar hadis-hadis Nabi, orang boleh sayang kepada 3 golongan manusia ini. Jadi tuan-tuan, kita harap moga-moga apa yang Nabi pesan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu itu kita dapat realisasikan dalam hidup kita. Kita boleh jadi salah seorang daripada 4 orang yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisata fatahlik aw kama qala alaihi salatu wassalam. Baik, itu sedikitlah muqaddimah untuk kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar apa Nabi pesan kat kita. Baik. Malam ni kita akan baca hadis yang ke-84 dalam kitab kita ini di muka surat 149. Itu ya, no? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Ini Abu Sa'id Khudri, seorang sahabat daripada 7 orang sahabat yang disinaraikan sebagai sahabat-sahabat yang banyak menghafal hadis daripada Nabi. Sa'id Khudri ini dia hafal lebih pada 1000 hadis Nabi. Ni di antara hak yang dia riwayat malam ni hak dia hafal. Ada 7 orang sahabat Nabi yang disenaraikan sebagai al-mukthiruna birriwayah, orang sahabat-sahabat yang banyak meriwayat hadis Nabi, sebab depa banyak dengar hadis Nabi dan depa banyak hafaz hadis Nabi. Antaranya perawi hadis kita malam ni Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Suatu hari Nabi naik duduk atas mimbar. Mimbar Masjid Al-Madinah.
Mimbar Masjid Nabi Al-Madinah dulu 3 anak tangga saja. Hak kita tak tahu sampai 5, 6 tak apalah. 3 anak tangga saja. Sebelum buat mimbar, Nabi duduk di atas tunggui pokok tamar. Nak berkhutbah, Nabi naik atas tunggui pokok tamar, depa kerat tunggui itu bagi tinggi sikit. Naik atas tu mimbar tak buat lagi. Pasal nak khutbah, nak naik tempat tinggi sikit. Sunat khatib nak baca khutbah ni, khususnya hari Jumaat, naik tempat tinggi supaya suara dia didengari oleh semua. Dulu bukan ada mikrofon. Naik Nabi atas tunggui pokok kurma tu di masjid Nabi. Lepas tu para sahabat buat mimbar kat Nabi. Ada lagi mimbar tu dalam Raudatul Rasul. Taulah hak dulu kan, tapi tentulah. Buat tu Nabi naik atas mimbar lah, tinggi sikit daripada tunggui pokok kurma tadi ni. Cakap para sahabat ramai-ramai ni. Apabila Nabi naik atas mimbar baca khutbah, Nabi tak naik dah atas tunggui pokok tamar, pokok kurma tu. Tunggui pokok kurma tu teriak. Sering bunyi. Para sahabat mendengar. Dia sedih. Pasal apa? Nabi tak duduk atas dia dah. Selama ni Nabi duduk pijak atas dia, dia cukup syok. Sebab yang duduk atas dia tu kekasih Allah. Manusia yang paling bahagia dan paling tinggi martabatnya di sisi Allah duduk atas dia. Tiba-tiba buat mimbar, Nabi tak naik dah, tak duduk atas dia, naik atas mimbar, dia teriak. Nabi dengar dia teriak. Allah, tuan-tuan oi. Pokok tunggui, pokok kurma pun teriak, Nabi tinggal. Tapi umat Nabi ni tinggal Nabi. Tak ingat kat Nabi. Dia pokok kurma ataupun sedih pada tunggui saja, bukan ada apa. Dia teriak pasal Nabi tak duduk atas dia dah, tak naik atas dia dah. Akhirnya Nabi turun, Nabi pergi sapu dia. Nabi kata, jadilah, janganlah teriak apa. Dia sengak. Ini di antara mukjizat Nabi. Aninul apa dia panggil? Teriaknya, menangisnya, ratapnya pokok kurma, tunggui pokok kurma tu kerana Nabi tak duduk atas dia. Kata Abu Sa'id Khudri, suatu hari Nabi naik duduk atas mimbar. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk keliling mimbar Nabi. Nak dengar Nabi nak kata apa. Faqala, Nabi bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang aku cukup bimbang ke atas kamu lepas aku tak ada ni, lepas aku tak ada bersama kamu, aku bimbang dan aku takut sangat. Ada perkara-perkara yang aku takut. Antaranya apa yang Nabi takut? Takut benda itu berlaku kepada umat dia. Apa dia? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha. Apa yang diberikan kepada kamu daripada apa dia, keindahan dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia. Aku cukup bimbang nanti lepas aku tak ada ni, kamu akan mendapat perhiasan dunia, kamu akan mendapat keindahan dunia. Masing-masing gila ke dunia. Semua orang nak benda yang indah. Semua orang nak benda yang cantik. Akhirnya kamu gilakan keindahan dunia dan perhiasan dunia, kamu tinggal akhirat. Kamu tinggal Quran,
kamu tinggal hadis aku, kamu duk syok dengan perhiasan dunia, kamu duk syok dengan keindahan dunia. Ni yang aku paling takut. Kalau benda ini menjadi suatu perkara yang menyerang kamu di akhir zaman, aku cukup bimbang. Sebab dengan sebab keindahan dunia dan perhiasan dunia, kamu akan tinggal syariat Allah, kamu akan tinggal Quran Allah, kamu akan tinggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggal kat kamu dua benda. Lepas aku mati, aku tinggal kat kamu dua benda. Ma in tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang dan beramal dengan kedua-dua ini, lan tadillu ba'di abadan, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya lepas aku, walaupun aku tak ada. Apa dia? Kitab Allah, kitab Allah Quran, wa sunnati, sunnah aku, hadis aku. Dua benda ni, walaupun aku tak ada lagi bersama dengan kamu, tapi kalau kamu berpegang dengan kandungan Al-Quran, ajaran Quran, kamu berpegang dengan ajaran Al-Sunnah aku, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Tetapi kalau kamu diserang dengan keindahan dunia, kamu diserang dengan perhiasan dunia, aku bimbang kamu akan tinggal Quran, kamu akan tinggal sunnah aku. Tu yang Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang aku sangat takut dan bimbang ke atas kamu lepas pada aku ni, apa dia? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha, yaitu kamu akan mendapat keindahan dunia dan perhiasan dunia, akhirnya kamu akan tinggal syariat Allah. Tuan-tuan, hak ni Nabi bimbang. Kita duk tengok dalam dunia sekarang pun lagu tu lah tuan-tuan oi. Kerana nak senang punya pasal, mengaji pun tak dan. Tuan-tuan, apa ramai orang yang kaya tak dan nak dengar hadis Nabi, tak dan nak dengar Quran Nabi. Apa ramai tuan-tuan? Sedih kita tengok, Quran pun tak boleh baca. Orang Islam tak boleh baca Quran. Pasal apa? Tak belajar. Saya tak kata kat siapa tuan-tuan nak. Tapi kalau kena kat orang tu, dia berasa dia makan cabai, dia berasa ikut sukalah. Quran, Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina, Allahumma ja'alil Quran, Allahumma ja'alil Quran fil dunya qarina wa fil qabri munisa. Ya Allah, engkau jadi Quran itu dalam hidup aku ni sebagai teman, kawan. Wa fil qabri munisan, jadikan Quran itu dalam kubur nanti sebagai teman yang setia. Dia akan duduk dengan kita dalam kubur. Di dunia ni kita buat dia kawan, tapi kalau kita tak berkawan dengan dia di dunia, dia tak akan jadi kawan kita di dalam kubur. Kalau kita buat kawan dengan dia di dunia ni, kita rajin baca dia, tak banyak pun sikit. Sebab itu saya serulah kepada diri saya, tuan-tuan, kena baca Quran hari-hari, kena baca, tak banyak pun sikit. Jadikan dia sebagai program harian kita, tak banyak pun sikit. Banyak tak boleh ustaz, takat 10 minit boleh, tak apalah. Tu kata fil dunya qarinan, di dunia ini dia jadi kawan kita. Wa fil qabri mu'nisan, di dalam kubur pula dia jadi teman yang tak pernah tinggal kita. Quran, tuan-tuan. Tapi ada orang yang tak sempat baca Quran. Pasal apa?
duk syok dengan keindahan dunia, duk syok dengan perhiasan dunia. Sebab itu Nabi kata, aku takut sangat benda ni berlaku kepada kamu selepas aku tidak ada lagi bersama kamu. Itu hadis. Inna mimma akhafu alaikum ba'di. Sesungguhnya di antara benda-benda yang aku takut sangat selepas pada aku ni, takut sangat kepada kamu selepas pada aku, mana lepas Nabi dah tak ada, wafat, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya, iaitu apa yang diberikan kepada kamu daripada keindahan dunia, wa zinatiha, dan perhiasan dunia. Ini yang aku takut. Daripada Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekelilingnya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang aku takut ke atas kamu semua ialah apa yang akan dibuka kepada kamu daripada keindahan dan perhiasan dunia. Itu yang aku takut. Apa yang kita dapat merumuskan pengajaran daripada hadis ini, pengarang kita kata, nombor satu, Islam melarang umatnya daripada mementingkan keduniaan, duk gila ke dunia, tanpa mempedulikan amalan kebajikan sebagai bekalan akhirat. Amalan kebajikan tak buat, duk kira pentingkan keduniaan. Kadang-kadang wal'iyazubillah, semayang waktu 5 waktu pun tak cukup semayang. Allah, sedih tuan-tuan. Jangan kata nak semayang sunat, hak fardu pun tak ada nak buat. Ini yang kita sedih. Kena baca selalu hadis-hadis lagu ni biar lembut sikit hati kita. Kedua, mencintai Allah dan mengingatkan Allah itu lebih daripada yang lain. Ingat Allah lebih daripada yang lain itu adalah dituntut oleh Islam. Islam tuntut kita kena ingat ke Allah lebih daripada ingat yang lain. Janganlah diingat ke harta, janganlah diingat ke pangkat, lebih daripada ingat ke Allah. Tuan-tuan jaga. Ni nak pilihan raya pula dah ni. Kalai tak habis-habis nah. Allah. Taulah tuan-tuan weh. Semua orang betul. Cuba duduk fikir tengok. Betul tak betul hak kita buat. Ketiga, kemewahan yang diperoleh di dunia ini merupakan nikmat Allah. Kita kalau kita ambil nikmat Allah, kita kena syukurlah kepada pemberi nikmat itu. Oleh itu hendaklah digunakan apa yang kita boleh di dunia ni kepada perkara-perkara kebaikan. Allah bagi nikmat, kita gunakan kepada kebaikan. Nikmat harta, gunakan dia buat kebajikan. Nikmat ilmu, gunakan dia untuk kebajikan. Nikmat pangkat, gunakan dia untuk buat kebajikan. Nikmat sihat, gunakan dia untuk buat kebajikan. Itu semua nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat hidup, dia tak bagi kita mati lagi. Gunakan hidup kita untuk buat kebajikan. Itu yang dikatakan tu, kemewahan yang diperolehi di dunia ini merupakan nikmat Allah. Oleh itu hendaklah digunakan nikmat itu kepada perkara-perkara kebaikan. Allah.
Allah bagi sihat, bukan main. Lawan naik gerek daripada pagi sampai petang 100 kilometer lebih, kayuh lawan. Zuhur ke mana, asar ke mana pun tak tahu. Tuan-tuan, tak tahulah. Hak duk kayuh tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar pun berdosa. Penganjur pun berdosa. Sekian saya maklumkan. Pikir-pikir tengoklah. Kekayaan yang bebas daripada ikatan syarak. Kaya tapi tak ada kena-mengena dengan syarak. Dia dapat kekayaan tu dengan cara yang tak betul. Kalau kekayaan yang bebas daripada ikatan syarak, apa jadi? Akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan kefakiran. Kita susah fakir, satu benda mudarat lah pada diri kita. Tapi kalau kita senang, tapi senang dengan cara yang tak betul dengan syarak, hak tu lebih mudarat lagi daripada kita fakir. Baik fakir tak apa, daripada kita senang kaya tapi bukan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Dua-dua memang mudarat. Fakir pun susah, tapi kesusahan dan kemudaratan fakir itu lebih baik daripada kesenangan yang bebas daripada ikatan syarak. Itu dia sebut. Firman Allah Ta'ala, kalla, ingat-ingatlah, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu akan melampau, dia akan langgar batas-batas agama. Bila manusia akan langgar batas-batas agama, ar-ra'ahu istaghna, apabila dia rasa dia sudah kaya, dia rasa dia sudah cukup, pada ketika itu manusia akan langgar hukum-hukum Allah. Manusia akan melampaui batas-batas agama. Ini Allah sebut dalam surah Al-Alaq, surah Iqra. Kalla, jaga-jaga, ingat-ingat. Innal insan, sesungguhnya manusia itu, la yatgha, dia akan jadi melampau, dia akan jadi taghut, dia melampau, dia akan langgar hukum hakam agama. Bila manusia akan langgar hukum hakam agama jadi melampau, ar-ra'ahu istaghna, apabila dia nampak dia sudah kaya. Tuan-tuan, ini Allah dah sebut dalam Quran, sifat manusia begitulah. Kecuali kalau orang tu beriman, dia kaya pun dia tak jadi begitu. Tapi kebanyakan manusia begitulah. Ketahuilah manusia itu benar melampau batas. Pasal apa? Kerana dia melihat dirinya serba cukup, yakni dia dah kaya. Jadi itu hadis pertama. Nabi pesan kat kita supaya Nabi bimbang sangat apabila di akhir zaman kelak dunia akan buka pintu dengan kemewahan, perhiasan, keindahan. Zaman itulah Nabi kata, aku bimbang manusia akan tinggalkan agama. Manusia akan tumpu kepada keindahan dan kepada kekayaan dunia semata-mata.
Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqun nisa fattaqud dunya wattaqun nisa. Allah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga hadis yang kedua dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya, sesungguhnya dunia ini, dunia yang kita hidup sekarang ni, lepas dunia akhirat ni, dunia ni hulwatun, Nabi kata manis. Benda manis semua orang mau. Sut-sut mampuih dalam manis. Tuan-tuan, semut dia mati dalam balang gula ke dalam balang garam? Semut tak pernah mati dalam balang garam, tapi semut akan mati dalam balang gula. Semut tak akan mati di tepi botol cuka, tapi semut akan mati di tepi botol manisan. Itu Nabi kata dunia ni manis. Khadiratun, hijau, subur. Kalau nak makan, nak cari hak manis, kencing manis dah pun duk makan manis lagi. Doktor kata pakcik tak boleh makan manis dah. Pakcik, ya, buah durian jangan makan lah. Awak tinggi sangat gula pakcik ni. Buah durian, buah dokong tak apa boleh pakcik. Oi, mana? Habis pakcik boleh makan banyak mana buah durian. Dia kata semusim 2 ulas boleh gagah. Lah, pakcik duk ingat kot musim 2 jarat. Benda manis semua orang mau. Khadiratun, Nabi kata hijau. Kalau kita nak beli sayur, nak tengok hak hijau, hak subur, Allah. Dunia yang manis, dunia yang hijau, yang segar bugar itu, wa innallaha mustakhlifakum. Allah bagi kat kamu benda tu. Dunia yang manis Allah bagi kat kamu. Dunia yang subur, hijau, segar bugar Allah bagi kat kamu. Fayanzura, Allah nak tengok kaifa ta'malun, bagaimana kamu nak buat. Bagaimana kamu nak beramal, bagaimana kamu nak buat dengan dunia yang manis tu. Bagaimana kamu nak buat dengan dunia yang hijau, segar bugar tu. Nah, Allah bagi kat kita. Nah, tuan-tuan, lembu makan rumput saja, habis tak ada makan dedak. Kambing makan rumput dedak. Lembu tak makan daging ayam. Pibuh daging ayam kat dia, dia cium saja tak makan. Manusia hak jenis rumput sayur pun dia balas. Hak jenis daging pun dia sapu. Daging lembu pun dia sapu, daging ayam pun dia sapu, daging ikan pun dia sapu, daging semua dia sapu. Hak sedap lagi daging belut. Entah mana makan belut. Ada di penduk jual dekat ni sini pada. Allah. Dian pada paja. Sedap tuan-tuan oi. Sapu semua. Hak manis pun sapu, hak
pedas pun sapu, hak masin pun sapu, semua sapu. Allah bagi kat kita semua. Allah nak tengok apa kamu nak buat dengan dunia hak mana yang aku bagi. Dunia yang subur, segar, bugar yang aku bagi, hijau. Kemudian Nabi pesan, fattaqud dunya, kamu kena berhati-hati sikit, jaga-jaga sikit, berhati-hati sikit dengan dunia ni. Pasal dia mana? Kok jadi semut mati dalam balang gula kot. Fattaqud dunya wattaqun nisa, dan kamu kena berhati-hati wahai orang laki-laki dengan orang perempuan. Perempuan punya pasal hilang martabat kamu. Tuan-tuan, ini Nabi pesan ni. Minta maaf lah orang perempuan hak baik-baik tak apa. Perempuan hak jahat-jahat ni lingkup orang jantan kes perempuan. Ini Nabi pesan. Kamu kena berhati-hati dengan dunia, dan kamu kena berhati-hati dengan perempuan yang tidak ada agama. Jaga. Dia boleh merosakkan kamu. Dia boleh membawa dan mengajak kamu melakukan benda-benda yang dilarang dan pantang pada agama. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu dapat perempuan yang baik, isteri yang baik, itulah sebaik-baik dunia. Fazfar bidzatid din, carilah isteri pasangan kamu itu yang ada agama, yang faham agama, yang memahami agama, beramal agama. Taribat yadaka, akan bahagialah hidup kamu, dunia kamu, akhirat kamu. Tunkahul mar'atu li arba'in, dikahwinkan orang perempuan itu kerana 4 sebab. 5 liha, kerana dia kaya. 6 wali hasabiha, karena keturunan dia elok. 7 wali jamaliha, kerana dia cantik dan handsome. 8 wali diniha, kerana agama. Ni nak bang, orang laki-laki ni dia cari orang perempuan pasangan hidup dia. Nabi sebut ada 4 ni. Ada cari kerana perempuan tu kaya. Dia kata kalau aku menikah dengan dia senang banyak aku. Dia ada kereta 3 biji, aku mutu pun Allah. Gear 3 lompat masuk gear 1 balik. Mutu tu pun. Aku kahwin dengan dia pasal dia kaya. Yang kedua pasal dia keturunan baik, orang baik-baik. Anak-anak datuk orang baik-baiklah keturunan dia. Yang ketiga li jamaliha, kerana dia cantik. Allah, cantik sungguh. Tengok kok depan pun cantik, kok rusuk pun cantik, kok belakang pun cantik, kok bawah pun cantik, kok atas pun cantik. Tengok kok mana pun cantik semua. Nombor 4 Nabi kata sikit lidiniha, kahwin dengan dia tu pasal dia kuat agama. Tuan-tuan, kita tanya diri dulu, kita menikah dengan perempuan kita tu pasal apa? Saya cantik ke pasal apa? Jangan duk abang kat saya lah. Fikir masing-masing sudah. Nabi apa? Kemudian Nabi arah satu. Fazfar bidzatid din. Carilah perempuan yang kuat beragama. Jangan cari perempuan hak cantik saja, agama tak ada. Duduk di rumah, dia duduk kelumbung lah. Pasal kampung dia banyak tuk lebay ke, duduk kelumbung. Lepas tu orang ajak, laki dah ajak makan kenduri. Di mana? Di Bertam, Pulau Pinang. Dia habaq kat laki dia, kita pergi makan kenduri, saya tak mau kelumbung dah. Makan kenduri tak mau kelumbung dah. Bini laki dia kata pasal apa? Hang tak mau kelumbung.
Makan kenduri orang lain tak kelumbung, kita nak kelumbung, malu tu perempuan. Di Lokstak pun ada hak jenis tu perempuan. Ni. Kampung saya pun ada jenis tu. Nak pakai kelumbung malu. Buang kelumbung tak malu, syok. Duduk di rumah pakai kelumbung, nak makan kenduri tak mau kelumbung. Sebab tu Nabi kata, fadfar bidzatid din, cari perempuan yang kuat agama. Taribat yadak, baru kamu akan beruntung hidup kamu. Ni Nabi sebut. Sebab itulah hadis ni kata, wattaqun nisa, kamu kena berhati-hati sikit dengan perempuan ni. Kalau nak cari pasangan hidup, cari hak ada agama. Sebab orang perempuan ni, dia boleh menggoda orang lelaki-lelaki. Tercabut kepiah lebay kalau tak kena. Sebab itu Nabi pesan ni. Ni Nabi pesan, dia sayang kat kita. Innad dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu manis. Khadiratun, hijau, segar. Wa innallaha ta'ala mustakhlifakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kamu fiha, dunia itu. Fayanzura, Allah akan tengok, perhati, kaifa ta'malun, bagaimana kamu nak buat dengan dunia yang manis yang Allah bagi kat kamu tu. Oleh itu Nabi pesan, fattaqud dunya, berhati-hatilah kamu dengan dunia ni. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kamu dengan perempuan. Daripada Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan, bukan kami, kamu, dalam kitab tu silap, menjadikan kamu sebagai khalifah atas muka bumi. Khalifah ni makna tuan lah. Ada kitab tu, bukan kami, kamu. Mustakhlifakum, kum. Dan Allah telah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah makna tuan atas muka bumi ni. Maka dia akan melihat apa yang kamu lakukan. Oleh itu, takutlah dan berhati-hatilah terhadap dunia dan juga terhadap kaum wanita. Ini pesan Nabi. Islam menghendaki umatnya sentiasa bertakwa kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Islam membenarkan umatnya mencari harta dunia, tapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Cari-carilah kaya sampai terang mana pun tak apa. Sayyidina Osman kaya, tapi kaya dia jadi semua dijadikan untuk akhirat. Jangan kaya semacam Karun. Dulu miskin, minta Nabi Musa doa bagi dia kaya, dan dia kaya, akhirnya Nabi Musa pun dia tinggal. Tiga, setiap pimpinan, setiap pemimpin hendaklah menjalankan pemerintahannya dengan adil. Berlomba-lomba mencari kemewahan dunia
dan mematuhi kehendak wanita yang bertentangan dengan syarak. Dia taat kepada orang wanita ni, tapi tentangan dengan syarak. Syarak tak bagi, tapi isteri dia suruh, dia taat ke isteri dia lebih pada syarak lagi. Apa jadi? Dan mematuhi kehendak wanita yang bertentangan dengan syarak adalah dilarang oleh agama. Wanita yang tak tahu agama lah ni, tapi yang tahu agama kadang-kadang baik depa pada kita. Abang bangkit, abang sembahyang subuh pukul 6.30 dah abang oi. Yang abang tu duk mengeroh, keroh lagi. Dia duduk dalam kentelkong dah, semayang dah, bergerak kawan tu, dia duduk mengeroh lagi. Wanita lagu ni payah kakilah. Berlomba-lomba mencari kemewahan dunia dan mematuhi kehendak wanita yang bertentangan dengan syarak adalah dilarang. Abang, ya, pi mandi cepat. Malam ni malam Rabu, orang mengajak Masjid Bukhari nupi. Ada juga isteri lagu tu. Kau ingat? Dia balik. Yang hang duk pulun sangat suruh aku pi pasal apa? Kubok mesin-mesin. Dia jawab mai. Ada hak jantan jawab lagu tu. Ada. Perempuan dia main duk sungut kat saya. Dia jawab lagu tu, ustaz. Dia kata hang duk pulun sangat suruh aku pergi mengaji, pergi apa pasal apa? Hang nak pergi, hang pergilah. Suruh kacau apa aku? Aku buat masing-masing. Amboi. Tu ada juga lelaki-lelaki lagu tu. Kampung saya apa ada lagu tu. Kan di Lokstar tak ada kot lagu tu. Ada tuan-tuan. Tapi malam ni dia tak main, tak nampak muka dia kawan tu. Lama-lama bini dia duduk agak-agak. Dia abang kat saya. Dia kata kat saya, ustaz, kata apa? Dia kata dulu hang tak nikah dengan ustaz. Hang nikah dengan aku apa? Allah, kita duk ajak dia suruh pergi mengaji, suruh pergi sembahyang jemaah. Dia kata kat kita, dulu hang tak nikah dengan ustaz. Dan hang tahu kata aku ni tak berapa rajin buat ibadat. Pula dah bukan pasal menikah dengan ustaz, pasal dia nak arah lah, tegur, nak nasihat suami lagu tu. Dunia itu seperti buah yang segar dan enak, cantik di mata, sedap dirasa. Tu yang kata dunia tu. Nampak elok, khadirah, hijau, cantik. Hulwah, manis. 6. Peringatan kepada orang yang beriman agar tidak terpedaya dengan keindahan dunia yang melalaikan daripada azab neraka dan nikmat syurga yang lebih besar. Lalai. Dunia punya pasal lalai, tak ingat neraka, tak ingat syurga. Kalau dia ingat neraka, dia tak akan buatlah benda-benda berdosa. Kalau dia ingat ke syurga, dia akan buatlah benda-benda yang banyak pahala. Tapi neraka pun dia tak ingat dah, syurga pun dia tak ingat dah. Begitu juga dengan wanita. Elakkan daripada pergaulan bebas, jangan. Dan perbuatan yang lebih yang boleh membawa kepada perkara yang dilarang jika wanita itu wanita asing, hak bukan isteri kita lah. Kena ingat, jangan duduk buat pergaulan bebas dengan wanita-wanita asing ni. Pihak ni lah dia syok sangat. Dan jika isteri sendiri
Jangan menyebabkan terlanggar larangan Allah atau tertinggal perintahnya kerana menurut kemahuan isteri. Jangan. Kalau dengan orang bukan isteri, jangan ada pergaulan bebas. Kalau dengan isteri, jaga-jaga, jangan ikut sangat sampai kita terpaksa langgar hukum hakam Allah. Jadi tuan-tuan, itulah di antara pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang Nabi kata dunia itu manis dan segar hijau, dan Allah bagi kat kita untuk Allah nak tengok kita nak buat apa. Oleh itu Nabi pesan, jaga, berhati-hatilah dengan keduniaan dan berhati-hatilah dengan kewanitaan. Jaga. Jadi tuan-tuan puan-puan, cukuplah takat tu. Kita sudah berkuliah lebih pada sejam dah. InsyaAllah kita akan sambung di kuliah yang kita akan datang ini dengan hadis-hadis Nabi yang lain pula, untuk memberi pengajaran kepada kita dan memberi ruh semangat keagamaan kepada kita, demi untuk membahagiakan hidup kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk membahagiakan hidup kita di akhirat insya-Allah. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang hidup, pasti akan mati. Hari ini orang lain mati. Kita tengok kubur, tanda banyak orang lain mati. Kita pun satu hari nak piduk situ jugalah. Allah dah sebut dah. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa itu, za'iqatul maut, dia akan rasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan pahala kat kamu pada hari kiamat. Kamu duk buat baik di dunia ni sebelum mati, Allah akan sempurnakan balasan pahala untuk kamu bila hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang dijauhkan dia daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia pula ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang berjaya. Orang yang berjaya tuan-tuan, orang yang dijauhkan Allah daripada api neraka. Orang yang berjaya tuan-tuan, orang yang dimasukkan Allah ke dalam syurga. Tu orang yang berjaya yang Allah sebut, bukan orang yang menang pilihan raya, belum tentu. Wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan di dunia sekarang ini illa mata', kecuali kesedapan sementara saja, sekejap saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kemewahan hidup di dunia ini melainkan kesedapan yang sementara yang boleh menipu kita. Berapa banyak orang yang tertipu dengan kemewahan dunia ini. Sementara saja tuan-tuan. Dulu duk boleh makan gula, lah tak boleh makan dah. Dulu duk boleh makan tu makan ni, lah tak boleh makan dah. Sementara saja. Jadi Allah dah sebut dalam Quran kat kita, dan kita kena selalu ingatlah benda tu. Jadi tuan-tuan, sakat itulah dulu agaknya kita dapat mempelajari ilmu Allah dan ilmu Rasul yang disampaikan kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah,
ilmu yang dapat membahagiakan hidup dan mati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan ya Allah untuk kami dapat mengamalkan apa yang kami faham daripada ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesihatan tubuh badan ya Allah. Berikanlah kepada kami kelapangan masa ya Allah, supaya kami dapat mempelajari akan agama Kamu ya Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, yang mana ianya akan memberikan suntikan semangat dan roh kepada kami untuk kami menjadi manusia yang beriman lagi bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil dahulu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.